Okey, kita mula. Yep. Counseling, pastoral counseling, whatever thing. Now, apabila kita apabila kita kata tentang counseling, ya, apakah pendapat anda semua? Apakah itu counseling? Boleh tak kita kamu semua buka mic dan kalau boleh tiap-tiap orang beri pandangan ataupun apa yang kamu faham tentang counseling. Boleh tak beritahu sekarang? Apakah ertinya counseling? Okey. Mungkin kita mula Saluji. Pastor, mendorong, Pastor. Mendorong. Okey. Ya. Okey. Nanti dulu nanti. Kita buat ini ya. Nampak tak? Okey, nampak Okey. Lagi? Membimbing. Menasihati. Menasihati. Memahami, Pastor. Memahami apa? Memahami diri. Okey? Inggris kata ini empathy. Membincang masalah, Pastor. Membincang masalah. Discussion problem. Ataupun yang dengan lebih tepat Lulai, ya, problem solving. Kan? Solving, ya. Apakah cara-cara untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya bincang masalah. Ada kalanya kita bincang masalah itu menjadi lebih mendalam lagi. tak ada tak ada solution, tak tahu. Macam mana sekarang tak tahulah. Lebih mendalam kan. Lagi? Satu. Guiding, Pastor, guiding. Guiding, ya. Okey. Lagi? Satu proses perhubungan antara counselor dan orang yang di-counseling dalam proses untuk memahami, ya, satu proses perhubungan untuk memahami tidak semestinya masalah, ya, sebab kadang-kadang yang datang counseling tidak semestinya yang bermasalah. Ya, betul. yang biasanya kadang-kadang mereka datang hanya kerana ini dari perkataan Inggeris counselor and counselee. Ada? Ada perkataan begini tak tahulah. Yang penting kamu faham counselor and counselee, okey? Orang yang bercounsel dan orang yang di-counsel. Lagi? Pastor, satu proses hubungan yang akan membawa perubahan. Ya. Ya, bagus. Dan satu perkataan yang kamu beri baik, ya, proses.
Ya, it's a process. Always remember, ya, satu proses. Bukan hanya ini bukan matematik ah. Matematik 1+1 jadi 2. Ya. Itu tak semudah begitu ya. Tetapi satu proses ya yang mengambil masa untuk ubah. Ya. Lagi? Biasanya beginilah. Alright, ini sesuatu yang kita boleh belajar ya tentang counseling ya. Dan saya harap alright, kamu semua fokus ya dalam beberapa perkataan di sini. Mendorong, membimbing, menasihati, memahami, ya, mencari penyelesaian, ya, problem solving, ya, guide kita mengarah orang, ya, proses, ya. Ingat semua perkataan ini kerana dalam kelas banyak kali saya akan berbincang, ya, perkataan-perkataan itu, ya. Dan juga saya difahamkan dalam doa Yesus. Yesus berdoa supaya Tuhan akan Allah Bapa, ia akan menyucikan murid-muridnya dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Apakah maksud dia? Okey? Dan sekarang saya akan bagikan anda masuk dalam kumpulan-kumpulan, ya, buat perbincangan. Dan sekarang ialah pukul 7.50, balik pukul 8.15. Ambil rehat. Boleh tak? Bincang, jangan bincang lama, hanya bincang untuk 10 minit dan lepas itu balik ya dalam kelas dalam 8.15. Boleh? Bincang. Apakah erti Yesus apabila dia mengatakan tentang kita firman itu ialah kebenaran. Yap. Okey. Tiap-tiap kumpulan mempunyai 5 orang. Okey. Okey, itu perbincangan pertama anda semua tentang apakah, kenapa ya, kenapa firman Tuhan itu adalah kebenaran, kenapa dan apakah kebenaran. Boleh tak ada yang sesiapa yang boleh berkongsi dengan kita semua? Mungkin dari kumpulan 1. Ada tak siapa? Tak apalah, siapa-siapa pun boleh lah. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Dari kumpulan 1, Pastor. Okey. Saya kumpulan 1, saya Ibu Esther Junta, Ibu Esther Karyati dan juga Bahasa Luji. Okey, dan juga Ibu Ana tadi, Ibu Ana juga Ana, sekali. ya.
Okey, jadi setelah kita bincang, kita memahami bahwa kita ada 2 poin. Yang pertama, kalau kita lihat dari rohani, ke segi rohani ya. Kebenaran yang disebutkan di sini ialah seperti firman Tuhan katakan, ialah firman itu ialah Yesus sendiri. Dan karena Yesus itu adalah firman, maka kita dibenarkan oleh firman itu sendiri. Firman Tuhan katakan dibenarkan oleh firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Yesus. Yang itu tadi dari sisi rohani. Yang kedua, kalau kita lihat dalam aspek kehidupan kita. Dan firman itu ialah terang yang membebaskan kita daripada kegelapan. Yang kedua, poin kita ialah firman itu juga sendiri ialah panduan, sebagai panduan supaya kita tidak jatuh dari kegelapan berhubungan dengan terang tadi. Dan poin yang seterusnya ialah firman itu juga dijadikan panduan supaya tidak ada penyelewengan, di mana kita melihat firman itu sebagai satu ajaran dan panduan untuk kita melihat mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita tetap pada kebenaran tersebut yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu saja Pastor, terima kasih. Bagus. Ya. Memang benar tentang kebenaran itu, the truth ialah Yesus. Ya, dia adalah segala kebenaran, the all truth, right? Kalau kita ikut ajaran Yesus ataupun kalau kita ikut ya cara-cara Yesus hidup, ya kita dalam kebenaran, ya benar, ya. Okey, kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 Johnny. daripada Ibu Kim, Sister Mita, Ibu Glory dan juga Brother Fedris lah. Kami simpulkan yang tentang kebenaran itu adalah firman Tuhan. So daripada tidak ada kebenaran-kebenaran yang lain yang membebaskan. So cuma kebenaran Tuhan saja yang membebaskan. So di dalam firman Tuhan dia katakan the truth will set you free. Yep. So kebenaran Tuhan saja yang dapat membebaskan kita daripada segala-galanya lah. Itu kesimpulan kami, Pastor. Bagus. Okey. Kumpulan ketiga. Okey, Pastor. Salam semua. Untuk Ya. kumpulan 3, Sony, siapa lagi? Madalena, Rebecca, ada 4 lah kami. So, kalau kita tengok ayat Yohanes 17 itu arti kalau kita itu satu-satunya ada ayat yang menyatukan 2 perkara ini, yaitu firman dan kebenaran. Jadi firman, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman bersama dengan Dia, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus telah menjadi manusia. Yesus Allah yang menyatakan. Jadi kebenaran itu ada di dalam firman itu. Inilah dalam Yesus. Jadi Yesus adalah Allah yang menyatakan sebagai manusia. Jadi Yesus yang Yesus menjadi Allah yang mengajar rencana Allah kepada manusia. Jadi firman Tuhan itu yang memberi kita kesedaran dan juga kewaspadaan, apalagi memberi perasaan takut kepada Tuhan dan juga memberi keberanian kepada kita untuk melawan setan dan juga untuk melawan ketidakbenaran. Jadi sesiapa yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, mengikut ajaran rencana Tuhan, maka orang itulah orang yang berbahagia, ya, hidupnya bahagia, selari dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi manusia memerlukan kebenaran itu untuk memelihara hidupnya. Jadi itu serba sikit untuk ayat 17 ini. Itu saja, Pastor. Bagus ya. Apa yang kamu semua bincang dan juga memberitahu itu memang benar. Ya. Dan apa yang saya faham apabila saya mendengar tentang penjelasan kamu semua ialah sesuatunya ialah kita harus bertumpu pada Yesus Kristus. The focus must be Jesus. Kerana Yesus itu ialah hidup. His life. Alright?
Penting. Dan kalau kamu semua izinkan saya menambah apa yang kamu bincangkan ialah apakah itu kebenaran? Ya, sebenarnya kebenaran ialah kita mengatakan bahawa kebenaran itu dia satu yang menyeluruh dan juga dia lengkap. Ya. Dan itu harus faham. Walaupun kita mengatakan bahawa Yesus ialah kebenaran, kita harus mengatakan bahawa Yesus itu satu-satunya kebenaran. Ya, bukannya ada orang lain. Yesus pun boleh, ya, orang itu pun boleh, orang ini pun boleh. Tidak. Hanya satu saja. Kalau kita boleh buat pilihan, maksudnya dia bukan kebenaran yang sebenar. Kalau kita boleh buat pilihan untuk ikut Yesus. Kalau kita tidak mau ikut Yesus, kita ikut orang lain. Ya, itu tidak lengkap. Lengkap. Yang hanya Yesus sahaja. Itu ialah satu-satunya kebenaran. Tuhan mendedahkan kebenaran kepada manusia melalui alam semula jadi, kitab suci, ya, Alkitab, dan anaknya Yesus Kristus. Ya. Kenapa ini penting? Kerana ada ramai orang, ya, mereka masih bingung, mereka masih tak tahu, ya, apakah itu kebenaran. Ya, macam mana nak memahami, macam mana nak mengetahui apakah itu kebenaran. Ya. Kerana ramai orang tidak memahami ataupun tidak mengetahui kebenaran, oleh itu mereka bingung dan mereka tak tentu arah, they are confused. Ya, oleh itu counselling lah masuk. Ya, kita counsel mereka. Ya. Kerana mereka tidak memahami apakah itu kebenaran. Oleh itu, dalam unit nombor 1, kita belajar hari ini, ya, kelas nombor 1, ialah kita harus faham tentang dasar-dasar. Nombor 1 ialah tentang kebenaran. Apakah tujuan kebenarannya ialah apakah tujuan Tuhan kepada kita. Nombor 2, kita juga harus memahami tentang diri kita sendiri, manusia. Kita akan bincang tentang manusia minggu depan. Ya, tapi hari ini kita nak bincang sedikit tentang kenapa kita menggunakan Alkitab. Alkitab mengatakan bahawa tentang Tuhan. Ya, kitab suci adalah keimanan dan taat hidup yang berwibawa. Oleh itu kita tidak boleh abaikan. Oleh itu dalam kelas saya, kalau kamu faham, kamu semua yang pernah masuk dalam kelas saya, ialah kita selalu kena membaca Alkitab, kan? Ya. Dulu pernah baca Perjanjian Baru. Ya, sekarang kita belajar membaca Perjanjian Lama, ya, sampai Yeshua. Ya, kenapa? Kerana mempunyai kebenaran dan juga minggu depan, ya, kita juga akan belajar tentang kejadian tentang ciptaan manusia. Kejadian pasal 1, 2 dan 3. Kejadian dan juga dosa. Dan kerana dosa masuk, ya, ia mengelirukan orang. Kita akan tengok dengan lebih lengkap, ya. Alright? Oleh itu kita nak faham kerana kebenaran dan kerana ciptaan Tuhan, kerana kita ciptaan Tuhan dan dikelirukan kerana dosa, right? Oleh itu counselling masuk. Counselling. Ya. Kalau kita tak faham tentang kebenaran, ya, counselling memang susah. Kita hanya macam Lulai katakan, problem solving, kan. Kita hanya menyelesaikan masalah, tetapi kita tidak tahu bahawa kenapa, apakah asal-usul masalah. Walaupun kita dapat menyelesaikan masalah ini, itu hanya untuk sementara. Ia akan kembali.
akan kembali. Kenapa? Kerana masalah dasar tidak dapat diselesaikan. Tak faham. Saya mempunyai satu member, ya. Dia kalau dia marah-marah, dia keluar dari gereja. Ya, bukan marah dengan saya, marah dengan jemaat-jemaat lain, dia keluar. WhatsApp juga keluar. Dah 2 kali 3 kali dia keluar WhatsApp tanpa memberitahu saya. Keluar marah kerana jemaat itu jemaat ini, ya. Dan saya perasan dia marah bukan kerana marah sahaja, kerana dia mempunyai dia menyalahkan diri dia sendiri, ya. Dia tak faham bahawa dia ciptaan Tuhan dan dia marah, ya. Itulah yang saya katakan tentang dasar dan juga kebenaran. Tuhan mencipta manusia dalam image-Nya, tetapi manusia berdosa dan memisahkan diri mereka dari Tuhan. Kita lupa tentang image. Kita lupa tentang kita dicipta Tuhan. Ya. Dan kita mempunyai image. Image bukan selaku image Tuhan tak semacam saya, 2 mata, satu hidung, 2 telinga, ya, bukan, ya. Ya, image tu kita mempunyai tingkah laku. We are his image. Kita semacam Yesus, semacam Tuhan. Ya, dan begitu bernilai. We are precious. Kita lupa. Ya, kita lupa. Ya, kita lupa bahawa kita begitu bernilai kerana nilai-nilai yang kita ada, ya, yang dicipta oleh Tuhan. Oleh itu iblis ingin membinasakan kita. Ya, itu tujuan iblis, untuk membinasakan manusia. Ya. Dan ada juga apa yang kita katakan tentang pemisahan. Kerana dosa, manusia dipisahkan. Ya. Dan lambat laun, slowly, pelan-pelan, image, wajah, image yang kita harus ada kerana Tuhan dikaburkan. Blinded. Ya. Tidak dapat faham, tidak dapat lihat. Ya. But puji Tuhan kerana Yesus Kristus, telah memberikan manusia pengampunan dan pendamaian. Itu penting, pendamaian. We are make peace with God. Macam mana? Dengan kematian dan kebangkitan Yesus. We make peace with God. Kalau kita faham tentang konsep, ya, kembali, ya, reconcile, kita kembali. Oleh itu kita boleh buat counseling. Ramai orang, saya percaya, ya, ramai orang mereka condemn diri mereka sendiri. Mereka tak gunalah. Tengok saya kurang doa, ya. Saya kurang membaca Alkitab. Saya selalu buat yang tak baik, ya. Ramai orang mereka condemn, dan bukan hanya mereka condemn diri mereka sendiri, iblis juga condemn mereka. Tengoklah, ya, tengok kamu begitu lemah, tak ada guna. Macam manalah Tuhan akan memaafi kamu? Macam mana Tuhan akan menyayangi kamu? Wah, condemn. Ya, condemn. Kalau mereka di-condemn, ya, mereka kurang untuk berdepan dengan Tuhan. Dan keluar dari gereja, keluar dari fellowship dengan Kristian, lambat laun mereka pun keluar. Ya, dan mereka lebih dalam duniawi. Keluar dari balik pada dunia. Balik dalam kegelapan.
Kita bukan sekadar membawa terang, ya, kita membawa hidup, right? Supaya mereka faham tentang kebenaran. Kebenarannya ialah kita ciptaan Tuhan. Jangan lupa. Jangan lupa kita ciptaan Tuhan dan kita mempunyai image Tuhan. Ya. Dan iblislah yang mengkaburkan kita. Tak gunalah kamu. Tengok hidup kamu tak ada guna semua. Masih merokok, masih berjudi, masih buat ini, masih mabuk, masih ini, masih itu, bla bla bla. Tengok kamu masih bergaul dengan kumpulan yang tak elok, ya, cakap tak benar, semua condemn. Ya. Tak, saya tidak mengatakan bahawa merokok itu okey. Saya tidak mengatakan mabuk okey, ya. Bercakap tak benar itu okey. Saya tak kata begitu, ya. Tapi apa yang saya katakan bahawa apabila kita sebagai manusia kita jatuh, ya, iblis akan condemn. Ya. Dan kalau kita nak counsel seseorang, kita harus selalu memberitahu mereka bahawa kita ciptaan Tuhan dan Tuhan mengasihi kita kerana kita mempunyai image Tuhan. Kita harus memberitahu mereka. Ya, Tuhan mengasihi kita. Dan Yesus mendedahkan kebenaran kepada kita dengan cara yang berterusan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu. Itulah advantage. Right? Apabila kita menjadi kita sebagai spirit filled, ya, diurapi Roh Kudus, ya, sebagai macam saya, AG. Kita selalu bergantung pada Roh Kudus. We always rely on the Holy Spirit, ya. Roh Kudus untuk menolong kita berteruskan hidup. Kerana kita hidup dalam keimanan. Kita tidak hanya menggunakan tubuh untuk hidup. Kita harus, ya, bergantung pada Roh Kudus kerana kita hidup dalam roh. Apa yang kita lakukan? Kalau kamu nak counsel seseorang, kalau kamu nak counsel bukan hanya sekadar mempunyai format-format, ya, A, B, C, D, ya. Saya percaya Ana, ya, apabila kamu masuk kelas nak belajar tentang counselling, mereka memberikan 5 langkah lah, 7 cara-cara lah. Semua itu baik, itu semua baik, ya. Tetapi apabila kita nak melakukan lebih mendalam, ya, bergantung pada Roh Kudus, kita harus selalu berterusan. Ya, always rely on the Holy Spirit. Yap. Faham? Soalan? Kalau tidak ada soalan, saya juga nak bincang sedikit tentang agape. Siapa faham tentang perkataan agape? Apa itu agape? Gereja agape. Apakah itu agape? Kasih tanpa syarat. Okey. Unconditional love. Unconditional. Okey, lagi? Kasih Tuhan Yesus. Ya. Lagi? Agape love sebenarnya ialah agape, ya, God, Inggeris katakan God's kind of love. Okay. Alright. Cara-cara Tuhan mengasihi kita. Saya tak tahu kamu semualah, manusia macam saya. Ada kalanya kita mengasihi dengan syarat. Ada tak? Saya pernah beritahu anak saya, Bapa marah sekarang. Kalau kamu mau Bapa, ya, mengasihi, kamu harus ikut cakap saya. Tidur awal, jangan main game.
makan yang baik, jangan selalu minum Coca-Cola. Kita mempunyai condition. Ya. Saya hanya akan bergaul, saya hanya akan berkawan dengan orang orang yang senang dengan saya senang dengan mereka, ya. Itu memang itu mempunyai condition. Ya. Tapi kita faham bahawa agape, ya, Tuhan itulah sesuatu ialah kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan. Ya. Bukan hanya sekadar kasih yang saya mengasihi, wah dia cantik, saya kasih dia. Barang-barang itu, comel, beg comel, jam tangan comel, saya suka kasih. Bukan sekadar yang kita suka. Ya, tapi kita mempunyai, kita mengasihi kerana ciptaan. Mengapa kita dipanggil untuk mengasihi seseorang? Kerana tiap-tiap orang itu ciptaan Tuhan. Ada kalanya bukan hanya sekadar dia buruk, dia teruk. Ya, tapi kerana dia ciptaan Tuhan. Ya, itu yang ada kalanya susahlah. Ayo, tengok dia muka tak cantik. Ayo, tapi masih kena kasih dengan dia. Apa boleh buat? Kan? Ya, kasih datang. Dan tengok ya. Okey, boleh tak kamu semua baca? 1 Korintus 13. Ya, mungkin ambil 5 minit. Baca 1 Korintus, ya. Siapa boleh beritahu apakah itu kasih? Nombor 1, kasih itu sabar kan? Ya. Nampak tak? Ya. Murah hati. Ya, murah hati. Nombor 2, Tidak iri murah hati. Hah? Tidak cemburu. Ya, tidak cemburu. Dia cemburu. Okey, itu tidak, ya. Itu tidak, ya. Tidak cemburu. Ada kita juga dapat lihat tentang bersukacita kerana kebenaran. Delight in truth, rejoice in truth. Benar tak? Bersukacita kerana kebenaran. Kebenaran. Itu penting, ya. Dan kita juga Menutup dapat segala lihat, sesuatu. dia menutupi segala sesuatu. Mengharapkan segala Percaya pada sesuatu. percaya pada sesuatu. Harap. Adakah saya dengar yang kamu ada yang katakan mengharapkan? Ada? Ya, Ya, mengharapkan segala ya, you hope. sesuatu. Tengok, the hope, right? Mengharapkan, ya. Apa yang kamu nak lakukan, ialah kita harap. Apakah tujuan kamu? Saya harap bahawa orang counseling dapat tumbuh dan ubah. You hope. Ya. sabar segala sesuatu. Ya. Mengharap sesuatu, mengharap, right? Dan juga sabar menanggung sesuatu. Tengok, itu 7. Dan juga ada banyak tentang bukan apa tu tadi, bukan apa yang kamu cakap tadi, ya, kasih bukan cemburu, kan? Tidak sombong, Tidak tidak sombong, memegahkan diri, Tidak memberi. ya, angkuh diri, tidak cemburu, tidak cemburu, Mencari tidak, keuntungan sendiri. ya, tidak tidak kasar, memegahkan mencari. diri, not rude bukan hanya mencari diri sendiri untuk kebaikan diri sendiri, you know, right? Dan kasih itu bukan hanya menyimpan Tidak menyimpan kesalahan orang lain. kurang orang lain, ya, menyimpan kesalahan lain. Jaga-jaga, satu hari, jangan biar saya nak jumpa anda. Wah, ya. Itulah cara-cara, bukan. Tapi ini 7 tentang kalau kita mempunyai, ya, tabiat-tabiat ataupun cara-cara, ciri-ciri
kasih di sini, sabar, murah hati, sukacita dengan kebenaran. Cara-cara kita counsel, ya, kita menggunakan, ya, karakter-karakter begini. Sabar menanggung segala sesuatu. Inggeris kata perseverance, persevere. Tak apa. Tak apa. Ya. Alright. Agape ini penting. Apabila kita faham tentang kasih sebenar, ya, cara-cara kita berhadapan dengan orang, maybe face people lah, berlainan lah. Ya, nombor satu kita faham tentang ciptaan. Tiap-tiap kita di sini dicipta oleh Tuhan dan juga mempunyai image Tuhan. Kita faham. Dan nombor dua, kita faham tentang kasih, agape. Oleh itu, cara-cara kita bersemuka, ya, kita mengendalikan, we deal with people, mungkin akan berlainan. Ya. Kerana apabila kita melakukan counselling, kita bukan sekadar, ya, dua orang, ya, tetapi kita mempunyai Tuhan. God is there. Ya, apa yang kita lakukan, ya, kenapa ini penting? Ya. Nombor satu, apabila kita memahami bahawa Tuhan ada bersama-sama, kita mengatakan, ya, we are saying, ya, kita mengatakan bahawa, macam saya katakan tadi, ya, nombor satu, kita mengatakan bahawa Tuhan mencipta dia. Ya, dan dia memang bernilai. He's precious to God. Ya, precious. Nombor dua ialah apabila kita mempunyai Tuhan dalam counselling kita, kita mengatakan bahawa Roh Kudus akan menolong kita untuk counselkan orang. Ya, kita bukan sekadar counsel. Kita memerlukan Roh Kudus. Alright? Apakah tujuan? Apakah tujuan kita counsel? Nombor satu, kita counsel kerana kita ingin membawa penyembuhan, healing. Saya juga difahamkan bahawa banyak kali, ya, macam saya beri satu contoh tadi, ya, mereka luka, mereka marah dan luka kerana dengan kata-kata orang lain mereka tidak dapat menerima. Ya, oleh itu mereka marah. Sebenarnya mereka luka. Pain, they suffer. They were hurt. So when you have people that are hurting, so you need healing. Kalau seseorang itu luka, kita perlukan ubatlah. Ya, kita perlukan penyembuhan. Ya. Nombor satu, penyembuhan. Nombor dua, perubahan. Renewal. Ya. Perubahan, ubah. Perubahan, renewal. Dan perubahan ini hanya datang dalam keadaan kerohanian. Spiritual renewal. Spiritual. Ya. Dan juga nombor satu, perubahan. Nombor dua, nombor satu ialah pengubatan. Ya, obat. Ya, nombor dua ialah perubahan. Ya, nombor tiga ialah kematangan. Penyembuhan, sorry, ya, sembuh.
Kita counseling ialah memberi penyembuhan, ubah, renewal, pengubahan, ya. Nombor 3, kematangan. Itu mesti menjadi tujuan kita. Yang pentingnya juga ialah menyeluruh. Complete. Wholeness. English kata wholeness. Wholeness. Ya, seluruh. Bukan hanya separuh. Ya, tetapi secara menyeluruh. Itu mesti, ya, menjadi tujuan kita. Sampai sini ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, apakah implikasi AKP ya? Nombor 1, apabila kita menggunakan pemikiran dan AKP, ia memang unggul. Ya, Inggeris kata excellent. Excellent. Ia kenapa unggul? Kerana itu tujuan saya yang terbaik. Saya inginkan dia tumbuh. Saya inginkan dia ubah. Saya bukan sekadar hanya datang dengan prinsip-prinsip. Ya. Saya datang, saya counsel seseorang mempunyai tujuan ubah kerana saya ingin memberitahu dia bahawa dia boleh melakukan sesuatu kerana dia ciptaan Tuhan. I have his interest. I have the best interest. I want him or her to change because he is God's created being. Right? Saya harus melakukan sesuatu yang terbaik, yang unggul. Saya tidak ingin, saya tidak hanya melakukan acuh tak acuh, ya. Simply do. Tetapi saya mempunyai tujuan, ya, yang terbaik untuk dia. Nombor 2, penyembuhan, ubat. Apakah ubat itu? Nombor 1, saya menggunakan kebenaran. Ayat-ayat Alkitab. Ya, saya menggunakan Alkitab. Saya menggunakan 1 Korintus 13. Saya menggunakan Kejadian 1, 2, 3. Bahawa kita semua dicipta oleh Tuhan. Ya. Saya menggunakan kasih, love, ya, tentang, kasih, supaya dia tidak condemn diri mereka sendiri. Ramai, ya. Saya juga berpendapat ramai Kristen juga, ya, condemn diri mereka. Tak gunalah, semualah. Itu semua tipu hela syaitan. Ya, dan apabila saya membawa kebenaran dan juga kasih, saya ingin memberitahu dia bahawa dia dikasihi. Nombor 1, dikasihi oleh Tuhan. Nombor 2, dikasihi oleh kita semua. Ya, dan juga mempunyai belas kasihan, mercy. We show mercy. Kita memahami orang, kita membawa sesuatu yang benar, genuine. Kita membawa bukannya tipu,
bukannya celup. Benar. Alright. Nombor 3, fokus saya ialah orang. Pastor, counseling orang, ya benar. Tapi apa yang saya nak katakan biar saya jelaskan ya, apabila saya katakan bahawa fokus pada orang, saya bukan hanya sekadar buat dengan prinsip-prinsip, tapi saya mempunyai interest, mempunyai gemar, ingin mengetahui lebih mendalam kenapa mereka mengalami kesusahan. Ya, dan juga membawa dengan menyeluruh. Counseling bukan hanya sekadar isu itu. Mungkin dia marah, selalu marah. Okey, saya counsel lah. Jangan marah, ya. Marah itu tak baik. Kalau kita marah, mungkin kita akan menjadi bingung dan mungkin kita akan melukakan seseorang. Saya tidak hanya counsel tentang kemarahan orang itu. Malah mungkin saya akan bincang dan counsel tentang orang itu, kenapa dia marah. Perfahaman lah, empathy. Apa yang kamu katakan tadi kan, empathy. Faham, kenapa dia marah. Pernah tak kamu semua jumpa anjing yang marah? Pernah tak? Takutlah, takut ganas lah. Tapi kalau kamu lihat dengan lebih teliti, sebenarnya anjing itu bukan ganas. Sebenarnya dia takut. Dia, sebenarnya dia takut. Dia bertindak balas. Dia nak melindungi diri dia sendiri. He's protecting himself. So he's showing anger. Jangan dekati saya, nanti saya gigit lah. Don't come near me, Kerana dia takut. Apabila kamu showkan dia, jangan takut. Saya kawan. Saya tuan. Dia pun kurang. Dia datang mungkin jilat kita, datang dekat kan. Kurang ganas. Ya. Oleh itu, counseling kita, apabila kita AKP, kita kurangkan pendapat hanya dalam isu itu, tapi menyeluruh. Faham? Dan AKP akan menolong kita dengan lebih bertanggungjawab. Tanggungjawab saya ialah supaya orang itu mempunyai penyembuhan dalam menyeluruh. Itu tanggungjawab saya. Saya counseling saya akan lengkap apabila orang itu telah ubah. Ya. Dan juga etika saya, tanggungjawab saya ialah saya harus tidak mendedahkan masalah seseorang kecuali dia ingin menyakitkan ataupun hurt someone, right? Murder someone. Kalau dia nak membunuh seseorang, saya nak bunuh orang itu. Kalau itu saya kena buat report polis lah. Kalau tidak, saya harus bertanggungjawab untuk bukannya menutup rahsia lah, tapi saya akan bertanggungjawab etika. Dia tidak akan memberitakan. Right? Itu tanggungjawab saya. Itu etika. Etika saya. Kerana kalau saya counsel seseorang, saya mempunyai tanggungjawab dan juga had saya. Saya tidak boleh sesuka hati
memberitahu orang lain, ya. Kecuali dia apa tu, nak menyakitkan diri dia, nak bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Juga faham bahawa saya ada had. Saya bukannya mesin memberi jawapan, bukan. Saya harus tahu bahawa saya perlukan Roh Kudus untuk menolong saya. Apabila saya counselkan orang, saya juga berdoa dalam iman saya. Dan supaya Roh Kudus akan memberi saya jawapan. Ataupun menolong saya untuk bertanya soalan yang bermanfaat, yang boleh menolong saya untuk mengenali orang itu dengan lebih baik, lebih jelas. Saya mesti faham bahawa saya ada had. Ya, ada sesuatu yang saya tidak boleh lakukan. Dan juga saya juga mempunyai kelebihan. Bukan hanya ada had, tapi saya ada kelebihan. Kelebihan saya lah kerana saya mempunyai Roh Kudus. Ya, mempunyai Roh Kudus. Nombor 7 ialah saya berorientasikan pada aplikasi. Apakah maksudnya nanti, ya? Alright. Aplikasi maksudnya action. Selalu saya akan bertanya bahawa, okey, sekarang apa yang kamu akan lakukan? Action oriented. Right? Apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya harus buat ini, buat itu. Ya, okey. Tapi saya masih takut. Okey. Kenapa takut? Kenapa apa yang kamu ingin lakukan, kamu takut? Kalau tidak boleh buat macam mana? Cuba lagi. Saya akan, ya, mesti satu tahap mereka mesti membuat keputusan apa yang ingin mereka lakukan. They must make a choice. What do they want to do? Kerana apa yang mereka ingin lakukan, application, mereka hanya boleh tumbuh. Ya, hanya boleh tumbuh. Nampak tak? Flow dekat sini kan? Ada flow kan? Oh, pertama kita harus tahu bahawa Tuhan menyayangi kita, kasihi kita kerana kita dicipta Tuhan, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu akan memberi penyembuhan dan apa yang kita lakukan ialah tentang dengan orang, seluruh tanggungjawab kita, bla 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 bla. Sampai orang itu mendapat pertumbuhan dan pengubahan. Okey? Ada apa soalan? Pastor, Boleh tak tiap-tiap kumpulan juga ambil sedikit masa dan beritahu kita semua apa yang dapat kamu dapat tahu tentang Yohanes 13, 34 sampai 35. Kumpulan 1. Kumpulan 1 saya, Pak. Ya, dalam Alkitab mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi bagi saya sebab Allah itu adalah kasih. Jadi saya rasa sudah itu boleh menjawab kedua-dua soalan. Apa itu kasih? Kasih itu adalah Allah, di mana kita dicipta, setiap manusia dicipta mengikut gambaran Allah.
Kalau kita mengaku kita seorang yang percaya, maksudnya kita perlu penuh dengan kasih. Dan dari situ karena kasih juga kita lihat dalam 1 Korintus tadi 13 mengatakan kasih menutupi segala-galanya, kasih itu adalah yang kita katakan tadi tidak mementingkan diri sendiri semua itu. Kerana hanya dengan kasihlah nanti kita dapat hidup dengan damai sejahtera bersama orang lain. Kita dapat berdamai. Tanpa kasih kita tidak mudah mengampuni orang lain, kita mudah menghakimi orang. Sebab Tuhan datang ke dunia ini kerana Dia kasih pada kita dahulu. Allah yang mengasihi kita. Sebab itu perintahnya mengatakan di situ, inilah perintahku supaya kita saling mengasihi. Kerana aku yang mengasihi engkau dahulu. Dan kita lihat yang Perintah apabila kita itu memang sudah perintah. menjadi Command. ya perintah. Dan apabila kita sudah menjadi seorang Kristian, kita sepatutnya berbuah. Dan buah pertama adalah kasih. Jadi situ kita lihat jadi, dan juga kita perhatikan di situ juga kalau tanpa kasih kita tidak mungkin dapat hidup berdamai dengan orang lain dan banyak perkara tidak dapat dilakukan tanpa kasih. Karena Tuhan kata Dia datang karena Dia mengasihi dunia, sebab itu Dia datang ke dunia ini. Jadi hanya kasihlah yang dapat mengatasi banyak masalah di dunia ini, sebenarnya hanya dapat diatasi dengan kasih. Benar. That's my explanation. Very good. Kumpulan 2. Oke, dari saya Pastor. Kumpulan 2. Kasih itu adalah bagi kumpulan kami harus mengasihi seperti Yesus. Contohnya macam Yesus dihianati oleh Yudas, Dia tetap mengasihi Yudas lah. Jadi kita juga harus saling mengasihi antara sesama. Nah, kasih itu juga tanpa syarat. Kita mengasihi orang itu tanpa syarat. Tidak mengira siapapun, tidak mengira kita disakiti, ataupun dihianati, dikecewakan, kita tetap mengasihi. Intinya itu kasih itu tanpa syarat lah. Nah, kasih itu juga sama seperti yang dibahas dalam 1 Korintus 13, kasih itu murah hati dan sebagainya. Jadi kebenaran firman itu mengharuskan kita untuk mengasihi sesama. Walaupun mungkin kita tidak dibalas dengan kasih, mungkin dibalas dengan kejahatan sekalipun, ya kita tetap harus mengasihi. Karena apa kita mengasihi? Karena kasih itu adalah bukti kita sebagai orang percaya. Itu saja. Bagus. Kumpulan 3. Oke, Pastor, kumpulan 3. Tadi kami berdialog juga nih, sebab ayat 34 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, jadi kalau kami tadi menafsirkan inilah, aku memberikan perintah baru. Jadi kalau perintah baru, maksudnya saling mengasihi ini sebelum ini tidak adalah kan, Pastor? Ya, sebab kalau kita tengok dalam 10 hukum yang Tuhan beri itulah, hukum yang kedua itulah, itu mengasihi Tuhan. Nah, tapi tidak ada yang sebab itu Tuhan Yesus yang menyatakan sini ialah aku datang, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi ini adalah satu perintah baru. Bukan perintah yang ada sebelum ini. Dalam perjanjian lama dia tidak ada. Betul ke Pastor? Memang tak ada lah perjanjian lama. Okay? Boleh, jadi, kita boleh kata begitu. Sebab kalau kita hukum yang ke-10 itu, yang kedua itulah mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada yang saling mengasihi. Sebab itu Tuhan Yesus mengajar kalau orang menampar pipi kanan, kita bagi pipi kiri lah. Jadi maksud sini, kalau kita saling mengasihi sini, ikut ke Tuhan Yesus, ialah kita mengasihi tanpa mengira orang itu berdosa, orang itu bersalah, orang itu kita mengasihi. Jadi di kasih ini lebih pada bukannya material lah,
secara rohani, mengasihi secara rohani, mengasihi orang tanpa itulah kasih agape itu tanpa tanpa syarat, tanpa itu. Yep. Walaupun orang itu berdosa, orang itu bersalah, orang itu yang paling kita benci, tapi kita tetap mengasihi dia. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Oke, itu sajalah, Pastor. Bagus, bagus, bagus. Saya lupa nak beritahu kamu semua bahawa di Yohanes 13 ini, apabila Yesus memberitahu mereka tentang ini perintah baru supaya anda agape orang. Ya, anda harus mengasihi, kamu harus agape. Maksudnya anda harus mengasihi seseorang cara Tuhan mengasihi mereka. Oh, itu berlainan. Apa yang Lulai katakan tentang dulu tak pernah ada kan, itu memang benar. Tak pernah ada agape. Mereka hanya mengasihi. Mereka hanya mengasihi dengan cara-cara mereka. Macam hukum-hukum ya, taat ya, itu kasih. Tapi itu saya taat pada ibu bapa. Ya, tapi itu taat kasih yang saya mampu. Ya, kasih yang saya mampu. Sekarang di Yohanes 13, Yesus katakan bukan hanya sekadar anda mampu, tapi kita harus mengasihi cara-cara Tuhan mengasihi mereka. Itu berlainan. Walaupun kita benci pada orang, ya, kita juga harus mengasihi mereka. Kenapa? Kerana Tuhan mengasihi mereka. Alamak, itu yang susah. Hukum-hukum mengatakan bahawa kalau mereka mata ke mata kan, ya, gigi pada gigi, mata ganti mata. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gigi palsu ganti gigi palsu. Betul tak? Ya. Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Memberi ya. Itu hukum-hukum, itu perjanjian lama. Kamu memberi saya kembalikan dengan keupayaan saya. Tapi di perjanjian baru dan juga perintah baru, itu perintah baru. Sekarang kamu kasih kerana Tuhan mengasihi. Apa yang dulu katakan itu penting. Itu memang benar. Kalau orang menampak kiri, kita memberi kanan. Memberi pipi kanan. Ya. Kalau mereka memanggil saya jalan satu batu, saya jalan batu kedua. Kan? Walk the second mile. Ya, itu perintah baru yang mereka tak pernah dengar. Begini ya. Pelik ya. Itu yang susah. Itu memang susah. Oleh itu kita harus Roh Kudus menolong kita. Dengan keupayaan saya. Tak. Dia nak mati, biarkan dia mati. Biarkan dia mati aja. Buang masa saya untuk counsel dia. Tak dengar-dengar, tampar dia. Ya, itu kasih saya. Tapi apabila saya agape, saya mengasihi dengan kasih Tuhan. Oleh itu Yohanes 13 mengatakan bahawa kita harus agape sesama sendiri. Dan orang luar akan dapat lihat. Oh, begitu caranya Tuhan mengasihi kita. But this the world will know. Ayat 35, kan? Ya. Kerana kita mengasihi bukan kerana keupayaan kita, tetapi kerana kasih yang Tuhan berikan. Powerful. Dan kita juga dapat lihat tentang modal yang Yesus beri ya. Apakah cara-cara dia mengasihi? Okey, Matius 9:35 dan 36. Boleh tak ada siapa sini boleh baca untuk kita semua? Lulai, tolong baca.
Mike, Brother Lai. Oke, sorry. Tajuk besar dia belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan syurga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Ya. Apa terjadi? Dia melihat individu yang lelah, kan? Lelah, tanpa gembala, ya. Dan mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Ya. Dan Yesus memasuki pengalaman mereka. Yesus terharu dengan belas kasihan. Mungkin ini ialah sesuatu yang kita boleh belajar. Apabila kita nak menolong seseorang, apabila kita nak counsel seseorang, kita harus ada belas kasihan. No? Nombor satu, belas kasihan untuk menolong dia. Nombor dua, ada harapan bahawa dia akan ubah dan dia akan tingkat. Ya. Kita harus mempunyai belas kasihan. Kalau tidak, kita tidak akan menolong. Biarkan dia matilah. Itu bukan masalah saya. Saya dah cukup masalah. Lagi mau masalah. Tak. Ya. Tapi apabila kita mempunyai belas kasihan, kita terharu dan kita akan menolong. Ya. Dan juga kita akan menggunakan semua sumber. Semua sumber yang kita ada. Nombor satu, kita menggunakan pengalaman kita. Ya. Sebenarnya Yesus menyuruh murid-murid dia untuk berdoa, kan? Supaya Tuhan akan menghantar orang, ya. Menghantar orang lah. Kita lah. Kamu dan saya lah, sebagai pelayan. Pelayan memang kekurangan. Ya, memang kekurangan. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk menolong. Nombor satu ialah mengguna sumber orang. Nombor dua, kita menggunakan sumber iaitu doa. Ya. Satu, sumber manusia. Nombor dua, sumber doa. Mempunyai kuasa dari atas. Ya. Dan inilah modal yang Yesus memberi pada kita. Harus mempunyai belas kasihan, ya, dan memahami pengalaman orang-orang dan berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita. Ya. Alright. Inilah permulaan untuk kita counseling dan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Okey, ada apa soalan?